Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kata Musannif rahmatullahi alaihi, wa yu'khadhu minhu tanazzuhuhu ta'ala 'anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi wa illa lazima iftiqaruhu ila ma yuhassilu gharadahu ataupun ma yuhsilu gharadahu. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, belah ihsan dia semata. Masih panjangkan umur kita, alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan dia, dapat kita Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita, alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan dia, dia mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat, alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan dia, diberikan kita minat untuk berada dalam majlis yang mulia, alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan dia, menjadikan kita istiqamah untuk taat kepada dia, alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan dia, diberikan kita ada kesedaran pada dia, yakin pada dia, perasan dengan dia, yang kita makhluk dia. Diberi kita ada perasaan yang kita makhluk Allah. Dialah Khalik, dialah jadikan aku, dialah rezekikan aku, dialah hidupkan aku. Dia juga akan matikan aku, dia yang hidayatkan aku. Dia yang bagi aku boleh taat, dia yang bagi aku kedekat. Alhamdulillah diberi kita kesedaran macam tu. Limpah kurnia belah ihsan dia lagi, diberi kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan. Boleh pagi ni berada dalam majlis yang penuh kemuliaan untuk kita teruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah. Kita nak sambung ni, nak bicara salah satu daripada dua makna yang lazim daripada makna uluhiyah. Itulah kalau ikut dua makna yang lazim daripada uluhiyah, mestilah Allah fakir, astagfirullah, mestilah Allah ghani, dan semua makhluk ni fakir ke Allah Ta'ala. Kata kita nak bicara ni, yang pertama Allah ni ghani, atau istilah yang disebut ulama, dia istighna. Istighna tu kalau dengan kaedah sikit bahasa Arab, wazan istaf'ala tu. Wazan istaf'ala ni banyak makna dan fungsi. Imbuhan istaf'ala tu asalnya fa'ala, ada hamzah sinta. Antara makna pada istaf'ala, wazan istaf'ala, ada makna talab. Sini tak makna talab, asal makna istighna. Bukan maksudnya Allah Ta'ala dia talab untuk ghani, tapi antara makna istaf'ala ni dengan makna sayrurah, makna jadi. Kalau ghafara astaghfiru, istaghfara yastaghfiru, istighfar. Ghafara istaghfara dengan makna talabul
maghfirah, minta ampun, minta keampunan. Itu kalau ghafara. Tapi kalau contoh kalimah hajara jadi istahjara, dengan mana talab jadi hajar. Tapi istahjara dengan mana sara hajaran, jadilah hajar, jadilah batu. Contoh istahjarat tinu, apa maksud dia? Tanah tu jadi batu. Jadi antara mana istaf'ala ni dengan mana sara, dengan mana sayrurah. Jadi istaghna yastaghni istighna'an. Allah istighna ilah. Istighna ilah an kulli ma siwahu. Allah istighna an kulli ma siwahu. Jadi apa makna istighna ni? Dengan mana ai sara azalan ghaniyan, sara azalan mustaghniyan. Jadi masa azali lagi, sedia kala lagi, memang Allah Ta'ala tak hajat daripada makhluk apa-apa pun. Baik. Sikit ke sana lah, siapa boleh telan lah. Asal kita faham dengan usulub bahasa Arab ni, untuk faham Arab tu sedap faham, sebut pun sedap lah, insya-Allah. Jadi kita nak sambung ni, faham daripada Allah Ta'ala, dia ghaniyun an kulli ma siwahu, dia tak hajat pada sesuatu. Ambil faham daripada sifat 20 tu ada 11 sifat. Ada 11 sifat. Saya sebut dengan bahasa orang putih sikit itu kan. Ada 11. Satu daripada nafsiyah, 4 pada salbiyah, 3 yang di akhir ma'ni, 3 yang di akhir ma'nawiyah kan. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, sama, basar, kalam. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Pasal apa? Kerana bila sebut ghani, tentu dia tak hajat pada yang menjadikan, dia tak akan ambil manfaat daripada makhluk, dan dia tak perlu ada sesiapa nak menghalang dia daripada mengena sesuatu kekurangan. Ataupun dengan bahasa lain, atas kata dia tak hajat pada sesuatu, tentu dia tak perlu sesuatu yang nak menyempurnakan keadaan dia. Jadi tentulah dia sami', tentulah dia basir, tentulah dia mutakallim. Itu ambil faham daripada 20 sifat yang telah kita belajar lepas. Lazim daripada warning 11 daripada 20 tu. Yang ni yang kita nak sambung ni. Ambil faham di atas kata Allah Ta'ala ghani. Tu dia kata wa yu'khadhu minhu tanazzuhuhu ta'ala minal aghradi fi af'alihi wa ahkamihi wa illa lazima iftiqaruhu ila ma yuhsilu gharadahu. Terjemah asal dia kata diambil daripadanya. Maksud ambil ni ambil apa? Ambil faham. Yu'khadhu minhu fahman, ayyukhadhu minhu akhdhan fahman. Dia ambil dengan ambil atas jalan faham. Dia ambil faham daripada istighna'nya Allah Ta'ala daripada makhluk, ghani Allah Ta'ala adil alamin, ialah maha suci Allah Ta'ala daripada segala gharad, yakni maksud pada pekerjaannya. Allah Ta'ala ni wajib kita berpegang, kita intiqad, bersih sama sekali Allah Ta'ala ni, tu maksud maha suci tu, pada segala gharad. Terjemah dia beri maksud, dimaksudkan dengan maksud ni, asal bahasa Arab gharad tu adalah mengambil manfaat, mengambil faedah, ataupun bahasa lama ni disebut dengan berkerana-kerana pada pekerjaannya. Allah Ta'ala mustahil di atas keadaan dia ilah, mesti ilah ni istighna an kulli ma siwah. Bila kata ilah, tentu dia tak hajat pada apa-apa sesuatu. Mustahil dia buat sesuatu berkerana. Maksud berkerana tu istilah ada gharad, ada ambil manfaat, ada ambil faedah, berkerana-kerana,
pasal dah buat manusia, kerana buat manusia, di atas kerana itu buat makanan. Dan makanan pula takkan karbohidrat saja, kena ada protein, kena ada vitamin. Subhanallah. Allah Ta'ala buat sesuatu bukan di atas kerana sesuatu, tapi dia buat sesuatu untuk menzahirkan yang dia alim di atas setiap satu. Di atas dia kuasa setiap satu. Di atas kata dia mengetahui setiap satu. Di atas kata dia pakar di atas setiap satu. Dia mahir di atas setiap satu. Ketentuan dia lah nak menentukan apa saja dia nak tentu, dan semua ketentuan dia menunjukkan bijaksana dia di atas sesuatu. Itu dia buat. Dia cipta makhluk. Dia tentukan hukum hakam. Dia putuskan satu keputusan. Dia halalkan yang halal. Dia haramkan yang haram. Semua bukan atas berkerana-kerana, tapi di atas menzahirkan dia bijaksana. Itu mesti faham prinsip tu. Jadi Allah Ta'ala bukan buat aras untuk dia duduk. Subhanallah. Dia bukan manusia, agama manusia ni bila sembah Allah Ta'ala, Allah pun megah di atas apa manusia duduk sembah dia. Subhanallah. Allah Ta'ala taklah buat iblis, bila iblis jadi kufur, Allah Ta'ala susah hati terpaksa berlawan dengan iblis. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak ada langsung istilah macam tu. Tak ada langsung. Itu maksud kata Allah Ta'ala mustahil dia buat sesuatu di atas gharat daripada apa perbuatan dia. Satu, dan segala hukumnya, segala hukum hakam dia. Bahasa hukum ni, bahasa lain masuk hukum ketetapan dia. Hukum adalah isbat syai' ataupun isbatu syai' li syai' ataupun nafyu syai' anhu, menetapkan satu atas satu ataupun menafikan satu atas satu. Itu masuk hukum. Jadi masuk hukum ni ketetapan yang Allah tentu. Kalau nisbah hukum hakam dia wajibkan sembahyang, wajibkan puasa, wajibkan zakat, wajibkan tutup aurat, wajibkan menuntut ilmu, wajibkan kenal dia. Di atas dia wajib satu tu, bukan atas kata dia bermaksud dan berkerana sesuatu, tapi nak menzahirkan bahawasanya atas setiap satu dia bijaksana. Ya. Jadi taklah apa benda yang dia tetap dan dia tentu tu, keputusan dia buat, sama ada nak mengada satu, meniadakan satu, di atas ada kekeranaan tu. Subhanallah. Cuma di atas menzahirkan kebijaksanaan, istilah sebut ulama, Allah Ta'ala dia tak buat sesuatu melainkan ada hikmah dan rahsia. Itu bahasa yang dipakai. Hikmah dan rahsia itu nak menunjukkan Allah Ta'ala bijaksana. Ada benda yang tersirat daripada apa yang tersurat. Setiap apa yang berlaku, tidak ada perkara yang sia-sia, walaupun sekecil-kecil perkara. Itu prinsip nak faham dalam bab ketuhanan. Kalau dibagi jadi kita misalnya, kat kita ni, kalau kita tengoklah bulu roma, apalah nak buat bulu roma, kita cakap gitu kan. Tapi mesti ada hikmah dan rahsia. Atas kita bodoh, kaedah macam ni. Fahamkan saja, Allah Ta'ala tak pernah buat sesuatu dengan sia-sia. Walaupun kita tak pernah buat kajian, analisa, uji kaji, kajian saintifik sekali pun tak pernah buat. Yakin aja. Mesti ada hikmah, mesti ada rahsia. Apatah lagi, rahsia itu tersembunyi di sebalik perbuatan Nabi-Nabi dan Rasul dan perkataan mereka, ataupun ada lafaz datang daripada Quran, suruhan daripada Allah Ta'ala, yang tak pernah dihuraikan apa hikmah dan rahsia. Tapi di atas kita yakin, beriman, Allah yang jadi yang kita, dia yang menentukan hukum hakam. Takkan ada apa yang berlaku tu sia-sia, walaupun tak pernah buat kajian saintifik. Nabi makan basuh tangan, basuh tangan. Lepas basuh tangan, lepas makan basuh tangan, basuh tangan. Dan basuh tangan bukan satu tau, dua. Kau tak nak belajar dengar lah. Walaupun kita makan tangan kanan, selalu orang basuh tangan kanannya tak? Tangan kiri basuh tak? Tak betul. Basuh tangan, sunat ghuslul yadain qabla al-akli wa ba'da.
Sunat basuh tangan, dua-dua tangan sebelum makan dan selepas. Basuh satu tangan tak hasil sunat. Kenapa dua sedangkan kiri tak pakai? Apa? Apa? Bodoh awak cara bodoh. Apa? Tiru Rasulullah basuh dua tangan, kita basuh dua tangan. Rasulullah tangan kanan dia makan, kita tiru tangan kanan. Walaupun tak ada kajian saintifik, kalau ada pada makmal KKM keluar kenyataan macam ni, lantak lah kau. Kita bukan beriman dengan KKM. Kita beriman dengan Rasulullah. Quran kata apa? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuha fihi syifa'un linnas. Lajak mulut tu, betul? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuha fihi syifa'un linnas. Satu sambung dia. Gharabi busud. Iya ke? Itu mana orang ngigau ke apa? Gharabi busud itu wa minal jibali judadun bidun wa khubrun. Itu lain. Itu cerita Bukit Bukau tu, Gharabi busud tu. Apa cerita ni? Nak cerita, Allah cerita madu tu. Fihi syifa'ul linnas. Kat madu ni ada syifa'un dengan nakirah. Nakirah tu menunjukkan umum. Allah sendiri yang datangkan satu penyataan khabar. Dia kata ada syifa' linnas. Penyakit apa? Sakit perut pun makan madu. Sakit hati pun makan madu. Sakit hati makan madu. Apa? Sakit pankreas pun makan madu. Apa dia? Kencing manis pun makan madu. Sakit kepala makan madu. Demam pun makan madu. Gatal pun makan madu. Gatal kulit sapu madu. Pasal apa? Fi syifa'ul linnas. Nakirah ni, an-nakiratu kullus bin sya'in fi jinsihi. Dia satu kalimah yang menunjukkan umum makna pada jinsun ni. Kalau kata syifa', apa maksudnya? Umum, tak tentu syifa' mana. La yakhtassu bihi wahid duna akhar. Dia tak tentu satu-satu jenis penyakit dengan spesifiknya. Bahkan syifa'. Okay. Sembuh tak sembuh lain hal. Tapi kaedah kita apa? Mesti ada hikmah dan rahsia. Walaupun tak pernah ada kajian saintifik yang telah dibuktikan di makmal, walaupun KKM tak pernah akui, lantaklah kau, aku yakin yang ni ialah penawar. Vaksin belum tentu. Itu pun dalam percubaan. Cerita-cerita sikit. Sambil-sambil tu. Ini kaedah kita. Kenapa kau tak vaksin? Aku tak percaya dengan vaksin. Aku percaya dengan Quran. Kau beriman dengan vaksin, kau ambil lah vaksin. Aku nak ambil madu. Walaupun tak pernah ada kajian saintifik. Walaupun vaksin ada kajian saintifik. Kajian saintifik pun kata, belum ada pengesahan bahawasanya ia adalah bermanfaat. Apa benda kau cerita ni nak suruh kami ambil vaksin? Contohlah, menyambil. Nak cerita apa? Allah Ta'ala, dia tak buat dengan sia-sia, mesti ada hikmah dan rahsia. Walaupun tak pernah dibuat kajian saintifik. Itu nak pakai. Kenapa pakai sorban? Bukan bila ikat kepala ni, tak masuk oksigen dalam kepala otak. Lantak kau nak kata apa? Kami beriman, ni pakaian Nabi Rasul. Walaupun Rasulullah tak pakai sorban 24 jam, tapi dia pernah pakai. Bila dia pernah pakai ni, maksudnya ada sesuatu yang bermanfaat kat situ. Boleh faham? Kata apa kan? Kenapa bercelak mata? Bukan buah mata celak ni jadi habuk. Mata akan jadi terganggu, bertarik mata je mata. Engkau yang pasal, kau tak mahu pakai, aku nak pakai. Ni saya dah lama tak pakai cerak. Apa nak sebut? Kenapa potong kuku? Simpan panjang-panjang ke cantik nampak? Lawak bubuh pewarna apa? Tak, kami tu bukan macam tu. Kami orang Islam tak ada pewarna-pewarna. Potong panjang, panjang potong, panjang potong. Mingguan potong. Dan potong ada pantang larang dia. Jangan potong masa haid, jangan potong masa nifas, jangan potong masa hadah besar. Orang lelaki hadah besar, masa duk hadah besar tu potong kuku. Walaupun tak pernah ada kajian saintifik, kenapa tak boleh potong kuku masa tu? Lantak kan kau? Aku beriman dengan Allah Ta'ala. Aku beriman dengan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah kita dalam perjalanan syariat gitu. Lepas ni kena mandi. Kenapa kentut kena basuh muka, kena ambil wuduk lain?
Kau tak nak pakai, sudah kan. Kau nak kentut, kau nak basuh punggung, kau punya pasal. Kami kentut, kami basuh muka. Walaupun tak pernah ada kajian saintifik, apa kaitannya bila kentut basuh muka? Punya pasal lah kau kan. Boleh faham saya sebut apa? Kenapa kencing kena basuh? Kami beriman. Kenapa mesti air mutlak? Kami beriman. Itu apa siap. Bila telah dibuat kajian saintifik, telah dibuktikan, dan kita buat tu bukan di atas pembuktian saintifik, kan? Katalah telah dibuat kajian bahawasanya makan tangan kanan ni, tangan kita ni waktu makan dia akan ada rebesan enzim-enzim yang akan memudahkan proses penghadaman disebabkan makan dengan tangan. Contoh, kami makan dah lama dah makan dengan tangan ni, bukan di atas kenyataan yang kau keluarkan, tapi amantu billahi wa rasulih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah. Ini kaedah kita. Ini kaedah kita beriman. Allah Ta'ala dia ghaniyun anil alamin, dia istina an kulli ma siwahu, dan lanjutan daripada itu dia hantar Nabi dan Rasul. Dia tak pernah buat sia-sia. Yang tunjukkan hukum hakam itu adalah Nabi Rasul. Must be something there. Bila dia kata babi haram, sekalipun kita tak pernah buktikan apa dia mudaratnya babi, walaupun orang kafir makan babi sedap, lantak engkau kau nak makan, kami tak makan. Kami tak usik pun. Bulu babi ni najis, bukan najis biasa, mughalladhah punya najis. Walaupun tak ada kajian saintifik, kami kata dia adalah najis. Senang ya, simple. Agama ni senang. Yakin dengan Allah Ta'ala, dia alim kan. Dia tak kata dia mesti faham, dia kena mesti tahu siapa makhluk dia. Dan bila dia yang menyatakan kenyataan hukum hakam, ambil je hukum hakam tu walaupun tak ada kajian saintifik. Itu kaedah kita. Rasulullah kata, "Idza walighal kalbu ina ahadikum faghsilhu sab'a marratin idahunna bi turab," atau kama qala. Kalau ada anjing jilat bekas kamu, basuh 7 kali, satu daripadanya air tanah. Kenapa pakai tanah? Kenapa tak pakai klorok? Ke pakai sanitizer? Kenapa tak pakai sanitizer? Kami beriman, pakai je air tanah. Dan air itu ialah tanah. Tanah ni ialah tanah mutlak, bukan tanah mustakmal, tanah muntanajis. Kenapa tanah? Pakai je tanah. Betul nak masuk masjid, kali-sekali pun ada COVID, kita tak pakai sanitizer. Kita beriman dengan air mutlak. Dah ambil wuduk dah, nak sanitizer buat apa? Nampak? Kita diajar macam tu. Orang lain saya tak tahu. Pelik. Apa ni pakai sanitizer ni nak bagi laku barang ni. Kalau ikut tak apa ya, sanitizer ni. Air itu lagi bersih pada sanitizer. Doktor pun cakap macam tu. Tapi di highlight kan sanitizer tu. Apa benda ni? Sebenarnya dia racun ke tak? Tak jadi telat tengok sanitizer tu. Tak ada betul, ambil sanitizer tu. Cucuk api. Macam ni. Kot tangan kot bahaya kan. Sanitizer tu buh kat lantai, tutup lampu, cucuk. Dia api biru lah. Try tengok. Bila gelap kita akan nampak ada api biru tu. Tangan ni bakar. Ini apa? Racun. Dia bahan bakar tu. Racun tu. Kalau sanitizer, untuk orang jamu kuih apa, tak basuh tangan, makan. Tu sebab mampus cepat. Ada hidden agenda situ tak? Kalau orang kafir dia ada hidden agenda kat dia. Kat Nabi SAW yang Allah Ta'ala syariatkan, dia ada hidden agenda juga. Apa dia? Nak bagi sihat kat kita, walaupun kita tak tahu tu sebab sihat. Semayang, kenapa kena rokok, kenapa kena sujud, kenapa ada i'tidal, kenapa ada tamakninah, kenapa sujud ni tongging punggung lebih tinggi pada kepala? Engkau tak nak buat, engkau punya pasal, kami beriman. Sekalipun tak ada kajian saintifik, kenapa dan mengapa? Nak cerita apa ni? Ya Allah Ta'ala, dia bukan buat berkerana-kerana, tapi ketetapan dia menunjukkan dia bijaksana. Bila ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut aja, pasal mustahil Allah Ta'ala buat dengan sia-sia. Itu prinsip. Apa dia lagi? Banyak benda tu yang banyak benda sekali dah segala-gus nak sebut semua benda-benda tu, tapi nak sebut prinsip dan konsep dia macam ni. Satu kata misalnya puasa. Puasa ni tengok jadi sakit perut kan. Kalau memang ada masalah betul tak boleh puasa, memang ada kaedah kita dalam puasa pun, siapa tak mampu puasa tak payah puasa. Tapi kalau ada lah ahli sains kata dia puasa ni tak bagus kerana kata dia menyebabkan
kita punya bahan-bahan pencernaan dalam perut ni, dia selalunya duk proses tengok ni, dia akan jam, jadi stuck, dia akan jam nanti sistem dalam badan pasal selalu duk proses, saya tengok tak proses. Kalau dia kata macam tu, kami tak pakai. Allah Ta'ala kata puasa mesti sesuatu ada dekat puasa. Kalau dibuktikan, rupanya memang puasa ni bagus, gini, kajian saintifik mengatakan perut akan kerehatan macam ni, pasal selalunya buat kerja, tak pernah rehat, tak pernah cuti, tak pernah rehat. Bila puasa, satu proses pembersihan dan pemulihan kepada kesihatan badan. Tengok kajian saintifik telah dibuat. Kami puasa bukan di atas kajian saintifik, kami berpuasa pasal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu prinsip. Jadi kita buat tu bukan di atas kajian saintifik. No, kita buat di atas berimannya kita bahawasanya Allah Ta'ala tak pernah buat sia-sia, apatah lagi apa yang kita buat tu ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi mesti kita nak faham, dia kata Allah Ta'ala istighna ni tak mungkin dia buat sesuatu berkerana-kerana, tetapi menzahirkan Allah bijaksana. Ambil perkataan tu elok-elok lah. Dan jika tiada maha suci daripada segala demikian itu, nescaya lazimlah berkehendak ia kepada barang yang menyampaikan maksud. Kalaulah kita tak fahamkan dengan fahaman macam ni yang kata mustahil Allah Ta'ala buat tu berkerana-kerana di atas kekeranaan sesuatu, maka Allah Ta'ala buat sesuatu, nescaya lazimlah berkehendak ia Allah Ta'ala ni kepada barang yang menyampaikan maksudnya. Kalau kata buat di atas ada maksud tentu, atau maksud tu bahasa lain berkerana-kerana. Misalnya bila dah buat manusia, dia tengok manusia lapar, manusia perlukan makanan, terpaksa buat nasi. Dia buat nasi untuk hilangkan lapar dia manusia. Dan nasi pula dia tengok ada karbohidrat je, tak ada protein, kena buat sumber protein pula, kena jadikan binatang pula, binatang macam ni untuk hasilkan protein. Dah protein saja contoh dah cukup, kena ada vitamin, kena buat pula tumbuhan untuk vitamin support A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, ya, kalau ada vitamin macam tu kan. Omega 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Lantaklah berapa omega kali pun. Adakah Allah Ta'ala buat di atas kekeranaan itu? Subhanallah. Bahkan dia buat tu di atas siap. Dia tahu apa dia buat, bukan menunjukkan kekeranaan, tapi menunjukkan Allah pada dia segala kebijaksanaan. Ya. Nak pegang tu selalu kadang susah. Khasnya nak pegang tak mana? Ada benda yang kontradik antara perintah Allah Ta'ala dengan hukum dunia ni. Senang. Saya bagi contoh garam kan. Garam kita nak makan, garam apa? Garam ambil pada laut. Air laut yang disejatkan. Itu kan? Betul ke? Tak tahu. tak pernah tahu pun. Ini makan aja. Garam yang memang baik untuk kesihatan, dia bukan garam laut, tapi dia garam bukit. Garam bukit ni ada minerals yang diperlukan oleh badan. Kalau makan garam yang jadi penyakit, jadi darah tinggi, itulah garam laut tu. Garam yang tak jadi penyakit ialah garam makan garam bukit. Pasal dia ada minerals yang memang kalau kita tak dapat mineral tu, badan jadi sakit. Jadi ambillah yang fitrah. Ambillah yang fitrah, bukan yang kita olah. Boleh faham? Untuk saya buat misal, makan gulai yang kita ambil rempah ni, giling untuk ayam, sembelih masak, dengan makan ayam dalam tin, mana bagus? Tak faham? Memanglah ayam juga, tapi buah dalam tin. Ditin kan? Kalau ditinkan ni, kalau kita biasa selalu basi ya. Bila buah dalam tin tak basi kan? Oh, Zal tak basi? Oh, pandai orang reka-reka bubuh pengawet lah. Memang ya pun. Nak makan hak mana? Hak makan hak fresh ni ke hak dalam tin tu? Kembalilah hak fitrah. Makan hak asli yang Allah Ta'ala buat tu, daripada hak benda proses-proses tambah bubuh pewarna benda. Makan tu silap-silap bukan kesihatan, tapi sebab cepat mampus lagi.
Kau makan daging burger ke apa, tak apa bagus tau makan daging burger. Baik makan ikan bilis. Ikan bilis pun proses lah kan. Kalau nak buat ikan perkasam pun, jangan pakai garam laut. Pakai garam bukit. Ini kempen ke apa? Tak, saya nak cerita yang Allah Ta'ala buat yang original tu. What comes from nature is better. Itu kan. What come from nature is better. Yes. Tapi kita dimomok-momok kan, minum air hujan tak ada, kata ada toksid lah apa, lagi apa? Pencemaran udara, apa dia sebut? Karbon monoksida apa, beracun terlarut lah. Oh, minumlah air yang telah diproses. Lagi racun banyak. Lagi racun banyak. Boleh dibuktikan pun. Yang boleh buktikan. Memang boleh dibuktikan. Tambah ada alat-alat lah ni. Nak buktikan dia beracun, tak beracun kan. Dia ni ada apa unsur-unsur keracunan. Ambil. Air kowe satu. Ambil. Test. Air kowe lagi. Air kuku. Lagi apa? Air M-way. Ui, marah minta demo saya sebut nama-nama ni. Ni pasal lah, aku buat misal lah. Air apa? Kita ambil air apa? Air made in Allah Ta'ala. Tak ada air hujan. Malam Jumaat lah tu. Tak ni. Air zam-zam. Air gau tu semua air mineral. Semua Allah Ta'ala bagi jadi. Kita pun boring air tu. Tapi bawa 18 kaki. 18 kaki. Macam tu lah. Nak tak boleh masuk lah. Nama pun Banggul Batu. Batu rupanya. Gagal rupanya projek tu. Lebih lah 1,500 Ada kenalan kita orang sini kan, dia tengok alat dia tebuk tu, besar ni ya alat tebuk, dia leceh ya, dia patutnya nak korek 80 kaki 60 kaki ni bukan macam tu punya alat, mesti ada canggih sikit. Ini pasir keras sikit pun dah tak boleh piar, sejam masuk setengah inci tak sampai, sejam cari yang boleh makan batu tu baru steady kan. Dia kata bayaran pun steady lah. Buat kerja tu bagilah boleh hasilkan matlamat kan. Bukan nama canggih. Mula merepek sikit. Sorry. Nak cerita apa ni? Ambil air tu walaupun keliling ni air sawit lah, ada tai arnab kat sini lah. Tapi bila melalui penapisan yang semua Allah Ta'ala bagi jadi. Dengar, saya ngaji pasal Teguh sebut ni. Sebelah ni rumah kita, ada septik kat sini. Sebelah ni kita korek, ada telaga sini. Kau ambil je air telaga tu. Macam apa? Tapisan semua yang Allah Ta'ala bagi jadi adalah bersih. Kita ni pelik macam ni. Air yang Allah Ta'ala buat tu, kita rasa macam, kotor lah. Tambah pula tandas tu ke atas, kita duduk kat bawah, nanti air tandas tu semua masuk kat sini, kita minum air taik, minum air kencing, minum air septik. Betul kan? Memang macam tu kan? Dimomokkan macam tu, betul tak? Betul? Tak bisa dengar? Apa pun tak kerti dia orang ni, tak bisa dengar. Satu, dimomok yang kita ambil air telaga. Mana ada orang pakai telaga lah ni? Tak banyak lah. Semua pakai air paip aja. Apa saya nak sebut? Tapi air paip tu, dengan bubur klorin lah, apa macam lah, tawak lah, benda-benda lah. Buat penapis bodoh satu je. Tapis ada 2-3 tabung. Tapi ni masuk ni, bubuh pun pasir, tanah, batu. Tu pun colek-colek Ustaz tak hidung. Ustaz tu pasal itu. Tumpuk penapis satu tu apa? 340 ada. RM40, RM80, RM800 ada, RM1,000. Satu tabung Ustaz tu lah. Tapi air keruh jadi jernih. Minum, macam mana? Bagus untuk kesihatan. It's good for you. Bodoh. Hak mana hak good tu, diperobokkan kata tak elok, air septik lah apa-apa. Yang dia buat tabung besar tu 2-3 kerat, tak apa benda dia buah pula, harang pun sikit je buat kan. Dia kata it's good for you, it's good for your health. No. Ni bisnes ni. Dia saja perobokkan itu untuk nak orang pergi kat dia. Sepatutnya apa? What's come from nature is better. Bunyi yang putih kat ni. Pasal apa nak faham? Allah Ta'ala dia tak buat berkerana-kerana, tapi nak menunjukkan dia bijaksana. Ada ubat makan berkilo-kilo, 10 kilo, 20 kilo daripada umur 40 sampai 60 makan. Tak baik-baik, bahkan hanya bertahan. Nak sembuh macam tu, makan biji apricot lah. Tak sampai 200 gram, makan sembuh sikit.
penat dia makan ubat 10 tahun berkilo-kilo. Memang matlamat dia ubat tu bukan untuk sembuh. Ubat tu pula kau dah makan hari ni akan ada penyakit satu lagi yang akan datang sebab kau makan ubat ni. Apa nak sebut apa? Menjaga kesihatan ni adalah bisnes. Bisnes. Kau makan ubat ni, kami bisnes ni. Kau makan ubat ni, kau kena penyakit ni, kami bisnes ni. Kau makan ubat ni, kami bisnes ni. Allah Ta'ala bukan gitu. Dia mustahil dia buat di atas kata berkerana-kerana, tapi menunjukkan dia bijaksana. Makan ni macam ni, ubat macam ni. Rasulullah isyarat ubat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. So, balik pada fitrah. Tak percaya kalau misalnya kita tak sihat nak bagi kulit cantik, makan vitamin. Antara makan vitamin yang proses dengan makan buah betik makan buah betik bagus lagi. Jambu batu yang kita tanam tepi rumah, bukan jambu batu yang tak ada biji apa yang canggih-canggih ni tak. Jambu batu yang burung je makan, orang tak mau makan. Pasal apa? Dah lah kecil, bentot. Waktu tak apa manis lah tu. Kau makan hak tu lagi berkhasiat daripada vitamin C yang kau makan. Jangan tak tahu lah. Kita telah makan belimbing besi, makan belimbing besi pun belimbing pokok godor tu kan, yang logo-logo kita pun tak apa nak makan. Kau ambil buah tu, kau tak lalu nak kunyah pun kau blend, bubuh lah sikit, manis apa-apa kan, makan. Yang tu lagi berkhasiat daripada vitamin C yang kau beli kat mamak tu, kat farmasi. Saya cerita dan sikit. Siapa nak cerita buat kesihatan begini? Saya pun tak tahu. Tapi saya nak cerita Allah Ta'ala dia tak buat berkerana-kerana, tapi setiap apa dia buat menunjukkan dia bijaksana. Jadi apa hujah dan alasan disebut sekali lalu? Kerana kalau Allah Ta'ala buat berkerana-kerana gitu, menunjukkan Allah Ta'ala ni dia perlukan sesuatu untuk menyampaikan maksud dia. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala buat sesuatu bukan di atas dia nak buat sesuatu untuk mencapaikan maksud dia nak buat sesuatu, tapi dia buat sesuatu menunjukkan dia bijaksana menguruskan sesuatu. Maksud mesti faham tu prinsip tu. Satu, bila ada masalah, tengok penyakit apa-apa, baliklah pada apa yang Allah Ta'ala perintahkan kat kita. Tapi bila tengok jadi penyakit, tengok syariat makin dijauhkan. Azan pun tak boleh dengar, apa, sembahyang pun tak boleh rapat-rapat, salam pun dah tak boleh, umur 70 dah tak boleh main masjid, umur 12 tahun tak boleh main masjid. Apa benda lah ni? Dia kata atas faktor jaga kesihatan, nak hilangkan jangkitan. Ayat-ayat macam tu orang pakai perkataan tu. Yang ni pula yang keluarkan kenyataan dan peraturan SOP ni siapa? World Health Organisation. Sedap bunyi. Yang kata bersalam ni Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad macam mana? Tak ada kajian saintifik. Bersalam ni boleh menghilangkan penyakit. Bahkan dia adalah punca penyakit-penyakit. Nabi dah kata la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Mana ada penyakit-penyakit? Ada huraian tu malah ada huraian. Saya pun bukan bodoh buat tu kan? Tapi nak kata apa? Bagi betul lah. Bersalam ni, memang bersalam ni kalau kita ada charge negatif banyak, bersalam ni dia akan neutralize kan antara charge yang ada kat kita dengan adat dia. Sentuh lagi orang ni macam ni, yang mana dia akan neutralize kan apa lebih-lebihan charge yang ada kat kita. Boleh faham saya cakap apa? Lori pun charge lebih dia kena buang lah. Kalau ada elektrik statik kat dia, tambah yang bawa minyak tu terbakar, dia bubuh apa? Nak bagi hilang charge macam mana? Ada getah yang kat tayar tu kan. Kalau getah tayar tu gesik dengan jalan raya, dengan tar tu. Macam mana nak hilangkan cas tu? Tu dia pun getah lah. Getah tu bukan buat perhiasan nak bagi lawa, ada apa? Rambu-rambu. Buat macam orang Dayak, buat pakai rambu-rambu. Bukan gitu. Dia tujuan dia untuk menyahkan cas elektrik statik yang berlaku sebab geseran antara getah dengan jalan raya. Saya erti lah buat tu. Awak pun ngaji sekolah kemasaan juga dulu kan. Ini salam-salam pun sama lah, ada cas kat kita lah, salam. Kajian saintifik telah dibuat pun. Bahkan kita macam mana? Saya nak sebut apa ni? Kita buat bukan di atas kajian saintifik. Kita buat di atas apa?
Allah Ta'ala, dia buat sesuatu mesti menunjukkan dia bijaksana. Syariat yang dirujuk oleh Rasulullah bukan sia-sia. Ada benda yang tak pernah terfikir oleh kepala otak kita, tapi apa? Tiru saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Prinsip tu. Apatah lagi dikeluar kenyataan macam ni. Kita tak terima ubatan-ubatan yang cara sunnah ini. Apa tu sauda, madu, pasal apa? Belum ada kajian saintifik membuktikan. Bagi saya satu kajian saintifik dalam makmal. Kami tak percaya dengan benda-benda macam ni. Boleh jatuh kafir tak? Pasal apa? Menafikan benda-benda yang dalam Quran pun sebut fi syifa. Kau bodoh buat cara bodoh. Berubatan ni bukan KKM aja. Cerita KKM 3-4 kali wirid ni pagi ni. Kaedah perubatan ada berapa? 161 kaedah perubatan. Sistem perubatan 161 sistem perubatan. Bukan KKM je. KKM dia kerat, potong, belah. Ada anak murid saya baru ni dah bawa pun semalam untuk belah mulut dia. Bukan mulut dia tak terbuka, saya tolong belah, bagi ada bibir. Tak faham saudara tu. Dah nak beranak dah, mak dia demam sikit. Pula tu hari tu test PCR tu kata ada COVID. Lepas tu dah baik dah, tak demam dah. Tapi bila nak bersalin tu demam sikit. Dah nak beranak dah ni. Saya tak tahulah dah buka berapa cm tu kan. Nak beranak dah, doktor suruh sign apa? Tak boleh beranak cara biasa. Kena melalui pembedahan. Nak tak nak dia ancam lah, nanti anak matilah, mak tak sihat lah, gelebuk. Tapi kalau ikut tak silap saya memang kena sign lah. Dia telefon minta tolong doa lah pasal ni, doktor dah dosa ni kan, pasal duk demam panas, tarikh pun nak beranak pun dah sampai dah. Dia kalau boleh sehari pun tak boleh lebih ya. Sehari pun tak boleh lebih. Kalau ikut dia plus minus tu ada dulu, kemudian boleh, dia pun kata dalam 15 hari boleh plus minus. Imam Syafi'i pun hamil 4 tahun. Kalau 9 bulan 10 hari yang beranak belah, baru jadi rupa ke mana tak tahu kan. Di atas keberangkalian boleh plus minus tu tempoh hamil tu. Jadi dah sampai di tarikh untuk bersalin, lepas tu kena sign untuk buat pembedahan, minta doa apa, saya pun doa cara saya lah kan, tengah buat kita, saya orang lain buat kita, saya duduk sebelah dimaklumkan gini. Sehari dengar dah, alhamdulillah dah bersalin cara normal, dah masuk bilik pembedahan dah, tapi tak ada buat apa, peroh keluar. Maksudnya boleh beranak macam biasa, tapi jahat yang dia nak belah ya. Saya punya bahasa nak kasar sikit lah sebut. Dia pun belah, potong, kerat. Yang doktor pula, doktor pelatih semua. Pasal apa? Nak kerat orang biasa-biasa bukan senang. Itulah bahan ujian dia. Dapat latihan peri. Wayang peri satu hal. Wayang peri tak faham sudah. Ini doktor pula lelaki, tak ada, orang perempuan tak ada kan. Mulut saya jahat, mulut saya laser sikit. Tapi tengoklah realiti. Yang mengaku macam ni bukan orang biasa tau. Doktor sendiri cakap macam tu. Doktor yang berani pecah rahsia. Banyak doktor dia tak pecah rahsia tau. Dia macam ni. Tu ambil yang gam yang apa? Super adhesive tu. Faham saya buat apa? Tu bukan terbuka gam, dengan bibir sekali lekang. Kau cakap je ke? Orang yang ada kesedaran, orang yang ada kepahaman, dia tahu apa benda yang dia buat, dia tahu. Dia akan cakap. Tapi dia tak ibu ramai-ramai, dia cerita dekat orang macam saya antaranya. Ustaz, saya pun nak khabar juga. Saya dah lama terpendam ni. Orang lain saya tak cerita. Tapi untuk Ustaz saya cerita. Kat saya banyak orang macam pecah rahsia. Macam tu punya. Asal kita bicara sini kan. Allah atau kita bicara bab ketuhanan sini lah. Yang tu yang bila kita faham perjalanan bab ketuhanan, bab kerasulan ni, kita akan pegang dengan apa Allah Ta'ala suruh, apa Rasulullah suruh, walaupun kita tak tahu apa hikmah dan rahsia. Apa kaedah dia? Keyword dia apa? Iman saja. Iman. Nampak macam ni. Baik.
Jadi kalau Allah Ta'ala buat atas nama berkerana-kerana tu, Allah ni sebab dia tak buat berkerana-kerana, tapi ada hikmah dan rahsia menunjukkan dia bijaksana. Kalau kata buat berkerana-kerana tu ada maksud di atas kekeranaan tu dibuat, menunjukkan kata ada sesuatu yang dia perlukan untuk menyampaikan maksud dia, tetapi berkehendak Allah Ta'ala kepada yang menyampaikan maksud itu adalah batil. Allah Ta'ala ada sesuatu yang perlu dia buat untuk menyempurnakan hal dia, keadaan dia, zat dia, sifat dia. Subhanallah. Pasal Allah dah memang sempurna, walaupun dia tak buat makhluk. Waktu dia buat makhluk, bukan dia buat makhluk untuk menunjukkan dia sempurna, ataupun dia bukan makhluk untuk menyempurnakan kesempurnaan dia. Tak ada apa-apa pun nisbah dia buat makhluk untuk dengan tu hasil sesuatu pada dia. Subhanallah. Dia kata dia buat sesuatu nak menzahirkan dia bijaksana, supaya makhluk, tak kata hikmahnya kita kenal dia, hikmah dia kita ada, hikmah dia kenal ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikmah dia tauhidkan dia, bukan dia berkerana-kerana. Subhanallah, subhanallah. Satu orang-orang yang beriman, yang ada tauhid, yang kenal perjalanan tauhid ni, masya-Allah, dia buat taat bukan di atas dia terpaksa buat taat di atas apa orang Ta'ala perintahkan buat taat. Bahkan taat dia setaat-taatnya, dia rasa dia belum tunaikan apa yang sepatutnya ketaatan dia kena buat pada Allah Ta'ala. Itu yang walaupun Nabi Rasul mereka taat setaat-taatnya, dia mengaku masih buat zalim lagi pada Allah Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Doa dia mengaku, ya, iktiraf, aku banyak dosa ya Allah, aku banyak silap ya. Sedangkan seluruh hidup dia taat. Pasal dia faham prinsip ketuhanan tu, dan dia faham prinsip dia sebagai hamba tu. Wa kaifa, kata kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu an kulli ma siwahu. Di atas pernyataan disebut ni, jadi mustahillah Allah Ta'ala buat atas kata kekeranaan satu tu. Betapakah boleh kata Allah Ta'ala ada buat ke atas kerana-kerana? Mustahil gitu. Tapi menzahirkan dia bijaksana sebenarnya. Macam mana boleh ada faham berkerana-kerana ni? Kerana sahlah betapa kerana kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu, sah berkehendak Allah Ta'ala kepada menyampaikan maksudnya padahal ia Tuhan. Patutnya kerana tu tak ada. Betapakah sah berkehendak Allah Ta'ala kepada menyampaikan maksudnya padahal ia Tuhan Jalla wa Azza yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Yakni, apa maksud dia? Betapakah sah berkehendak? Yakni tiada sah Allah Ta'ala bahawa berkehendak ia kepada barang yang lainnya. Oh, betul baca. Patutnya petang kerana tu tak ada. Ada kerana tu macam ganggu sikit. Betul ke baca tu? Betapa kerana kiranya. Oh, betapa kiranya. Kaifa? Kiranya. Oh, sorry. Duk rasa macam kerana. Betapa kiranya sah. Kalau kiranya betul lah. Jadi kiranya lah tu, bukan kerana. Tu yang ejaan Jawi lama ni kena macam ni kan. Nak baca kira ke kera ke kiranya, kerana. Boleh baca pula kan. Nun pula. Nya macam nun. Tu. Kiranya kalau okey. Betapa kiranya sah berkehendak. Bagaimanakah boleh ada perkiraan mengatakan sah Allah Ta'ala untuk dia perlu menyampaikan maksud dia padahal Allah Ta'ala ni kaya ia daripada barang yang lainnya, yang ni tiada sah Allah Ta'ala bahawa berkehendak ia kepada barang yang lainnya, kerana Allah Ta'ala ni ialah Tuhan yang telah istighna daripada tiap-tiap barang yang lain. Kata kalau Wahabi ni cerita ni pada anak-anak, macam mana kau boleh faham Allah Ta'ala duduk atas aras? Allah ni
Tak ada arash pun dia dah memang ada. Dia tak duduk mana-mana Subhanallah. Dia bukan perlu tempat duduk untuk dia nak ada. Apa itu? Dia buat arash. Apa maksud? Ar-Rahman ala arsyis istawa. Itulah bagi faham kepala otak kau bagi betul. Apa dia? Mestilah dia buat arash bukan berkerana dia nak duduk, dia nak bertempat, dia nak singgih, nak berehat. Subhanallah. Mestilah ada maksud istawa tu. Istawa pula ayat mutasyabihat. Takkan mana duduk dengan mana berada. Apa benda ni? Gedik-gedik pergi ambil makna tu apa? Istawa punya banyak makna, sebanyak-banyak makna. Ada yang kata sampai ada berbelah hampir kepada 20 makna istawa tu. Gedik-gedik pergi mana? Mana istaqarra dengan mana? Dengan mana hasala atau mana jalasa? Mana berada dengan mana duduk? Gedik-gedik pergi ambil makna tu apa? Siap duduk pula bukan duduk biasa, duduk bersila lendik pula. Oh, ini yang betul. Subhanallah, subhanallah. Satu kalau ada nak pakai mana tu juga. Cuba jawab beberapa ayat Quran yang menggunakan perkataan sawa juga kan. Istawa daripada perkataan fi'il madhi dia asalnya sawa. Apa dia? Fasawwahun sab'a samawatin fasawwahun. Apa makna sawa? Daripada sawa, istawa. Kapal Nabi Nuh wastawat 'alal judi wastawa. Apa tu wastawa? Allazi khalaqa fasawwa. Apa makna fasawwa tu? Takkan mana duduk. Boleh? Takkan mana berada. Kalau pada makhluk pun ada makna yang berbeza-beza. Takkan pada orang salah gedik-gedik pibuh makna makhluk je. Boleh kot. Sekali lalu itu. Ada surat terbuka untuk mereka lah. Surat terbuka. Hak mana sivil tu betul kan lah. Jadi masalah yang kau faham itu buat apa? Pasal kita dah faham ni orang salah dia. Ghaniyun 'anil alamin. Perkataan Allah Ta'ala ghani dalam Quran ni, kalau semak ada berapa tempat tu. Boleh scan cari banyak mana. Tak pernah fikir orang lambat sikit lah kan. Scan. Nanti scan lah. Pergi cari. Satu, hampa punya tahap ni dah hampa-hampa ni kena belajar scan lah pula. Ghani. Tak mana ghani. Awak tak ngapai. Nak scan lambat sikit. Dah apa yang pun scan lambat, tambah tak ngapai. Tapi kita tahu banyak tempat dalam Quran sebut. Mana. Tak ada kitab yang ulama kita dah karang lah pun. Kalau sebut kadang-kadang dia siap sebut angka. Yang ni berapa kali, yang ni berapa kali, yang ni sebut berapa kali, yang ni sebut berapa kali, sebut berapa kali. Oh. Dah ada kajian dah ulama kita buat pun, dah scan siap dah. Dah ada rumusan siap dah pun. Tapi gedik-gedik ni pun nak pergi faham mak pelik juga. Pergi faham pelik pula tu yang salah dengan konsep bab ketuhanan. Seolah-olah menafikan ghani, sifat istighna Allah Ta'ala daripada setiap satu. Menafi istighna, menafi ketuhanan. Sedangkan sabit Allah Ta'ala ni ilah. La ilaha illallah, Allah ni ilah. Mesti ada uluhiyah. Kok dipaham uluhiyah cara Wahabi tu kot lah kan. Uluhiyah lain, rububiyah lain. Akidah kita uluhiyah, rububiyah the same meaning. Dengan mana istighna ilahan kulli man siwahu muftaqirun ilaihi kullu ma'adahu. Siap. Itu bab qarat. Wa yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat. Situ dulu. Jadi pagi ni yang pelajaran nak sambung faham daripada istighna Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala buat sesuatu di atas berkerana-kerana. Pasal berkerana-kerana ni menunjukkan Allah Ta'ala ni dia belum sempurna, pasal terpaksa buat macam ni atas kerana. Allah Ta'ala bukan berkerana-kerana. Bahkan di atas kita yakin Allah Ta'ala dia alim, azali lagi. Semua apa yang dia buat dan ketentuan dia ni tidak ada lain melainkan menzahirkan dia bijaksana. Okey, tu lagi betul ayat tu. Kitab kita tak sebutlah dengan bahasa itu, tapi maksud yang nak disampaikan menunjukkan kata mustahil kerana-kerana tu yang bahasa Arab dia disebut tanazzuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Tak ada satu pun ada hukum hakam dan ketetapan dan perbuatan Allah Ta'ala buat yang manfaat tu ke Allah Ta'ala. Subhanallah. Tak ada istilah manfaat balik ke Allah Ta'ala. Bahkan menzahirkan bijaksana dia saya. Satu di atas kita faham tauhid, menzahirkan bijaksana dia,
Macam mana kita nak mengaji, nak belajar, tambah ada guru yang ajar cukup best sekali, macam mana? Apa saja yang berlaku, zahirkan Allah Ta'ala. Nah, antara zahir tu apa? Bijaksananya pentadbiran dia. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum lafasadatil ardu. Ada li ba'din, tak ada. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu. Kalaulah Allah Ta'ala tak sistemkan buat macam ni, yang orang jahat datangkan baik, datangkan benda batil, datangkan macam ni, yang penyakit didatangkan ubat, yang ni hak kufur, hak musyrik, hak nifaq, hak murtad, didatangkan Nabi, datangkan Rasul, datangkan mujtahidin, ulama zahir, ulama batin. Kalau tak ada yang proses Allah Ta'ala menzahirkan kebijaksanaan dia macam ni, rosak dah benda. Tapi macam mana? Macam ni peraturan dia. Jadi peraturan tu apa? Tidak atas nama kekeranaan sesuatu. Semua tu menunjukkan bijaksana dia mentadbir dan menentu. Itu kesimpulan pagi ni. Ada soal? InsyaAllah sambung kita. Wa yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat. Masih perkara yang berkaitan dengan istighnaq. Kalau Allah Ta'ala tak hajat pada sesuatu, dia tak wajib buat sesuatu. Jadi makhluk ni tiada lain melainkan dia buat, harus pada dia nak buat. Walaupun harus, dia tak buat dengan sia-sia, bahkan ada hikmah dan rahsia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.